Sekarang yang paling penting ialah kita nak masukkan peserta-peserta rumah tersebut untuk menyertai pertandingan. Kalau laman web ini untuk olahraga, mungkin masuk olahraga. Kalau laman web ini untuk sukan, mungkin untuk menyertai sukan sekolah. Kalau ini pertandingan bola sepak, untuk menyertai pertandingan bola sepak dan sebagainya ya. Okey, asasnya sama, cuma kita ubahlah untuk permainan apa ya. Okey, untuk penyertaan, okey, untuk penyertaan sama juga. Langkah yang pertama, ini failnya adalah daftar acara ya. Jadi kita akan bina dahulu fail daftar acara. Kita masih gunakan papar peserta ini untuk bina daftar acara. Okey, select all yang semua ini. Kemudian kita copy dan paste pada satu page baru, page kosong. Barulah kita namakan save as dia. Okey, save as dekat dalam folder aplikasi Azmi ni sebagai daftar acara.php. Nanti cikgu takut dia jadi HTML lagi ya. Okey, daftar acara.php, save. Sekarang dia jadi daftar acara.php. Okey. Biasanya include ini kita akan panggil halaman ataupun page yang berada pada halaman, sama ada dia borang ataupun jadual ataupun sebagainya. Kali ini kita akan gunakan borang ya, iaitu borang daftar acara. Cikgu tak nak tulis namanya terlalu panjang. Cikgu ringkaskan BRG untuk borang, DAF untuk daftar, okey, dan acara. Dan pastikan kita buat nanti file ini ya. Kalau tidak nanti dia akan jadi error macam tadi. Okey, save. Baik, barulah kita buat borang daftar acara ya. Okey, borang daftar acara ni belum ada, jadi kita buat sama-sama sekarang ya. Okey, new. Okey, kita save dulu senang. Save as sebagai, yang ini kita save bukan di luar ya. Sebab dia bukannya structure, dia yang keluar di bahagian dalam itu ya. Kita akan save dia dekat dalam halaman. Namanya adalah borang daftar acara.php. Okey. Baik. Sekarang ini kalau kita klik pada penyertaan ini, dia kosong ya di sini. Sebab kita belum coding apa-apa. Apa-apa yang kita tulis, apa-apa yang kita tulis, ya, okey. Akan keluar perkataan yang ini pada ruangan putih ini ya. Apa-apa yang kita tulis. Tapi kita bukan tulis, kita nak bina borang sekarang ya. Okey, so kita nak bina borang. Borang kita adalah form ya. Okey. FORM. Baik. Ini adalah cara buat borang ya. Di dalam form, okey, kita kena ada action dan satu lagi method. Okey, setiap kali kita membina borang untuk aplikasi, kita akan bagi tahu borang ni actionnya di mana. Maksudnya dia akan proses di mana. Kalau kita nak proses dia di halaman yang sama, kita tak perlu tulis nama file tersebut di sini. Kalau kita nak buat dia di file yang berasingan, nama file tu kita tulis dalam action ya. Untuk method, kita ada dua jenis method kita boleh guna, iaitu method bagaimana menghantar borang ini, sama ada secara post ataupun secara get. Ya. Tetapi biasanya kita gunakan post. Tapi boleh juga dengan cara get ya. Okey, kalau kita guna post, kita akan guna post lah. Baik. Untuk menyertai acara, kita perlukan beberapa maklumat ya yang kita minta diisi oleh pengurus. Okey. Yang pertama, kita akan minta peserta itu. Siapa peserta itu? Oleh kerana peserta telah didaftarkan, jadi pengurus boleh panggil peserta itu daripada database. Contoh dia dah daftarkan tadi Muhammad Alias. Dia boleh panggil Muhammad Alias daripada database ya. Jadi dia tak perlu input, dia perlu pilih sahaja ya, select. Okey, dia akan select
daripada database. Okey, pada slide ni kita bagi tahu dia punya namanya apa, iaitu kita akan gunakan nombor peserta ya. Kita akan gunakan nombor peserta. Oleh kerana kita nak mengambil dia daripada database, jadi kita akan masukkan arahan PHP ya. Jadi nanti arahan PHP tu akan memaparkan, okey, tulis option kemudian tekan tab ya. Cikgu tadi tekan enter dia tak jadi. Sama dengan select tadi, kamu tekan select, tekan tab, pilih tulis option, tekan tab. Nanti dia akan paparkan dekat sini ialah nama. Tapi okey, letak dekat dalam option value. Dekat value tu adalah kod ya. Kod. Bukan kod, nombor peserta. Nombor peserta. Cuma nombor peserta ni kita akan pilih daripada database. Apabila kita nak gunakan database, kita kena gunakan arahan PHP. Okey. Dekat dalam tu yang pertama kita kena includekan kita punya capaian ya. Capaian.php. Apabila kita nak gunakan database saja, kita kena wajib gunakan dia punya konfigurasi ya. Okey, bagi nota kat sini. Pautkan file konfigurasi ya. Okey, ini adalah cara memautkan file konfigurasi, iaitu arahannya include ya. Baik. Kemudian barulah kita tulis arahan SQL-nya apa. Nanti kita tulis. Lepas kita tulis arahan SQL, barulah kita runkan dia. Okey, kita runkan dia. Ataupun arahan query. Kalau sebelum ni cikgu kata arahan query. Okey, sini kamu boleh bagi tahu ini arahan SQL, ini arahan run ataupun arahan query. Okey. Baik. Oleh kerana ada ramai pelajar, kita akan gunakan selagi ada pelajar. Selagi run. Ini selagi run. Tetapi kita nak dia punya data, kita tak kata run, kita kata selagi data ada dekat dalam siapa? Dekat dalam nanti yang kita akan arahan run tu lah. Arahan run. Okey, baik. Sekarang kita lengkapkan semula supaya dia jadi cantik. Ini adalah struktur memanggil data ya. Yang pertama konfigurasi. Yang kedua arahan SQL. Yang ketiga arahan run kepada SQL itu. Bila dah run, data ada banyak, kita kata selagi ada data, listkan dia dekat bawah ni ya. Okey, baik. Arahan SQL-nya ialah select all from table kita bernama peserta ya. Okey. Jadi select all from peserta. Okey. Arahan untuk run dia ialah kita gunakan fungsi mysqli underscore query. Buka kurungan, tutup kurungan. Okey. Di dalam kurungan ini, yang pertama kita ada pemboleh ubah capaian. Yang kedua pemboleh ubah untuk SQL. Jadi pemboleh ubah capaian adalah capai DB. Dan pemboleh ubah untuk arahan SQL kita yang inilah, iaitu arahan SQL. Okey. Sama juga apabila kita nak data itu dipanggil satu-satu, kita ada fungsi yang kita gunakan iaitu mysqli capai fetch oleh kerana ada banyak array. Okey, kita capai daripada arahan run ini. Okey, kita capai daripada arahan run. Lepas tu kita buat blok. Blok ni adalah untuk kita paparkan ya. Okey, blok kita bermula di sini, berakhir di sini. Salah ya. Dia bermula di sini, berakhirnya dekat sini ya. Okey, so kita tukar itu menjadi PHP. Jadi dia akan berakhir di sini. Okey. Bermula di sini, berakhir di sini. Tapi kita jangan lupa, dekat sini nanti akan ada paparan. Iaitu dia memaparkan data tentang
nama ya, nama peserta. Okey, tengok dekat database kalau kita lupa. Dekat database dia kata field tu bernama nama peserta ya. Jadi kita ikut apa yang ada dekat database. Itu yang keluar di situ ialah nama peserta ya. Okey, nama peserta. Sama juga dekat value yang kita akan submit ke dalam proses. Dia adalah juga merupakan PHP. Okey, kita copy je yang ini. Kalau kita malas, kita copy yang itu. Letak dekat dalam ni menggantikan nombor peserta itu. Cuma kita buang tanda kurungan itu. Tanda kurungan itu cuma berada pada okey, salah tempatnya Cikgu Padam. Ini ada semikolon ya. Yang tanda kurungan yang ini ya, Padam, tanda kurungan yang mula-mula ni. Okey, maksudnya tanda kurungan itu berada pada nama. Nama peserta, semikolon, baru ada tanda kurungan ya. Untuk menunjukkan berakhirnya kurungan yang ini ya. Kalau kamu perasan ada satu garisan merah dekat bawah tu. Bila cikgu tunjuk dekat sini, dia beritahu hujung dia sini. Okey. Baik. Dekat dalam value, PHP dia ialah echo nama peserta. Bukan ya. Echo nombor peserta. Okey, betul kan? Dekat dalam value, echo data nombor peserta, semikolon, tutup PHP. Yang dipaparkan adalah data nama peserta. Okey, kalau kita nak tahu, kita boleh save dulu. Save. Kita run ya. Kita run tengok macam mana paparan dia tu. Macam tu. Yang dipaparkan adalah nama. Kalau nama tu ada banyak, disenaraikanlah macam tu ya. Okey. Semua nama yang ada sebab ada perkataan while. Selagi nama tu ada, dia akan paparkan dekat sini. Okey, macam tu. Kemudian jangan lupa kita letak selang ya. Selang adalah break. Kamu boleh break 2 kali supaya dia selang 2 kali. Okey, yang kedua kita perlu masukkan adalah acara disertai. Okey, pelajar ini akan menyertai acara ini ya. Sama seperti tadi, cuma kali ini kita gunakan tabel acara. Jadi supaya tak susah, kamu copy daripada select sampai select yang bawah ni. Masukkan dia di bawah acara. Tapi kita bukan select untuk nombor peserta, bukan ya. Itu adalah kod acara. Tukar dia punya nama daripada nombor peserta. Ini di bawah acara ya. Kepada kod acara. Acara. Okey. Kod acara. Begitu juga dia punya arahan SQL dia ya. Dia bukan select all daripada peserta. Tapi daripada acara. Okey, betul kan? Baris 20 menjadi acara. Okey. Kemudian baris 25 yang akan dipaparkan bukan nombor peserta tetapi kod acara. Ini yang bukan dipaparkan, ini yang akan dihantar nanti ya. Yang dipaparkan adalah acara. Acara ke nama acara? Okay, boleh semak dekat dalam database, kamu pilih acara. Kamu lihat di situ bukan nama acara tapi acara ya. Okey, jadi dia guna perkataan acara je. Jadi, okey, cikgu besarkan sikit ni. Okey, kode dia seperti ini. Okey, jangan lupa ada break, boleh break 2 kali. Okey, save. Kalau kita nak tengok macam mana paparan dia, kita save, kita tengok. Okey, semua acara tu dia akan paparkan dekat sini ya. Acara disertai. Okey. Baik. Kemudian barulah kita letakkan button ya. Okey, untuk buat button input berjenis submit. Bila kita kata button tu berjenis submit, okey, cikgu save. Dia akan jadi button macam tu ya. Bila cikgu kata input tu berjenis input text ya, input tu berjenis text. Okey, save. Dia tak jadi button, dia akan jadi
kotak untuk kita inputkan maklumat. Tetapi cikgu nak dia menjadi button, kita kata submit. Okey, dan kita bagi namalah dia. Itu untuk daftar acara. Untuk daftar acara. Okey. Cikgu save, kita tengok. Button tu submit dia tulis ya. Kita boleh ubah perkataan submit itu dengan menambah arahan value. Okey, contoh cikgu tambah perkataan tu menjadi daftar ya. DAF huruf besar ya. Jadi dia akan ikutlah. Dia akan jadi daftar. Okey ya. Daftar penyertaan. Acara lah. Daftar acara. Maksudnya dia akan masuk acara itu ya. Ataupun perkataan lain lah yang kamu faham. Ya. Dia jadi macam tu lah. Nanti kalau cikgu pilih Alia ni acaranya larian. Lariannya ada 2. Jadi kita nanti betulkan mungkin ini larian lelaki, ini larian perempuan. Ini larian lelaki, ini larian perempuan. Ini dia jadi salah sebab masa kita isi acara hari itu macam tu ya. Okey. Okey, baik. Ini adalah arahan untuk buat borang ya. Kenapa cikgu ada tinggalkan 2 ruangan kosong ni? Sebab cikgu nak masukkan arahan PHP. Jika borang ini belum diisi, paparkan borang. Jika sudah diisi, paparkan bahagian proses. Okey, jadi cikgu akan gunakan arahan if else ya. Okey, PHP. Jadi dekat sini if. Dekat sini if ya. If apa? Tengok balik nama borang tu. Daftar acara ya. If buka kurungan empty. Okey. Dia secara post tadi ya. Underscore post. Okey, namanya ialah daftar acara. Rujuk pada nama submit ni ya. Daftar acara. Jadi jika daftar acara tu empty, belum diisi, paparkan borang itu. Kita kena buat blok untuk borang. Blok untuk borang bukan bermula di sini, berakhir di sini ya. Borang itu bermula di sini, ini mula dia, berakhir dekat bawah ini ya. Okey, berakhir di sini. Okey, sediakan ruangan dahulu. Jadi yang dia punya hujung akhir ni, daripada atas pindahkan ke bawah. Alah, dia tak nak turun lah. Sekali-sekali turunkan dia sampai ke bawah sini. Okey, baik. Jadi kalau kita tunjuk blok dia, blok untuk empty ini bermula di sini, berakhir di sini. Kamu nampak ada tanda merah dekat bawah tu? Kemudian barulah mulakan else, mulakan blok baru untuk proses, iaitu bermula dari buka kurungan ini sehingga sini. Jadi ini adalah dia punya tempat untuk memproses data-data yang kita isi di dalam borang ini ya. Okey, kamu boleh cantikkan dia sikit. Okey, rapatkan balik. Okey, baik. Cikgu nak buatkan dia punya proses ya. Ini adalah arahan. Okey, ini PHP ya. Echo arahan proses. Ini cikgu nak test ya. Adakah lepas kita isi borang, dia akan pergi kat bawah ini. Okey, kita save. Jadi kita isi borang, kita pilih nama dia alias, acara 200 meter, kita daftar. Nampak dia akan pergi dekat arahan proses. Maksudnya selepas kita isi daripada blok ini sampai blok ini, bila kita enter, dia akan masuk blok yang seterusnya, iaitu blok arahan proses. Itu sebab kita nampak dia keluar perkataan arahan proses. Arahan prosesnya, okey, bukan ini ya. Okey, arahan proses yang pertama, kita ambil nama yang dihantar ini. Yang dihantar, data yang dihantar, yang pertama namanya nombor peserta. Yang kedua, kod acara. Kita terima secara post ya. Jadi kita buat pembeli ubah. Data nombor 1 kita dapat secara post, underscore post. Buka kurungan, tutup kurungan. Kita masukkan nama dia. Nama ataupun name dia. Jadi name yang pertama ni nombor peserta ya. Okey, copy. Masukkan sini nombor peserta. Kemudian data yang kedua kita terima. Data kedua. Okey, sama juga caranya, iaitu secara post. Kurungan, tutup kurungan. Tengok namanya. Namanya adalah kod acara.
Okey, kita masukkan nama tu dekat sini, kod acara. Kod acara jangan lupa ada semikolon. Okey. Baik, oleh kerana kita nak simpan dia ni dekat dalam data MySQL, okey, kita mesti ada yang pertama dia punya arahan SQL. Yang kedua, arahan query ataupun arahan run. Apa? Oleh kerana ini simpan, kita tak adalah while, kita simpan satu saja ya. Jadi terus kita kata berjaya ke tak berjaya. If arahan run, maksudnya berjaya ya. Buat satu blok, keluarkan perkataan data berjaya disimpan. Okey. Else. Okey. Paparannya echo data gagal disimpan. Okey, baik. Sekarang ni kita lengkapkan ya. Arahan SQL dia ialah, okey, kamu kena hafal lah sikit-sikit arahan SQL ini ya. Tak banyak. Dia antaranya ialah insert, select, macam tu ya. Ini arahannya ialah insert into, diikuti oleh nama jadual yang akan menyimpan data itu. Kalau kita rujuk di sini, jadualnya adalah jadual pertandingan ya. Dekat dalam tu ada nombor peserta, kod acara. Kemudian ada rekod, ada kedudukan, ada mata, ada rumusan. Tugas pengurus isi lajur pertama dan lajur kedua. Lajur ketiga, keempat, kelima, keenam diisi oleh admin nanti ya. Ataupun di dalam page admin tempat isi dia. Tetapi di dalam page pengurusan kita isi dua ni sahaja. Sebab dalam structure dia bagi tahu dua ini kena isi, yang lain ni biarkan dulu. Boleh kita kosongkan ataupun null ya. Okey. Baik. Jadi nama table dia adalah pertandingan. Jadi kita kata insert into pertandingan. Okey, buka kurungan, tutup kurungan. Untuk kita bagi tahu nama-nama kolom dia, iaitu nomor peserta dan kod acara. Iaitu nombor peserta, kod acara. Walaupun dia ada lagi beberapa field, dia ada rekod, kedudukan yang lain-lain ni, yang lain-lain ni kita tak perlu isi dulu ya. Kita isi yang ini sahaja dulu. Okey. Sambung. Values. Okey. Apakah values untuk nombor peserta? Data 1. Apakah values untuk kod acara? Data 2. Okey, so kita bagi tahu. Yang pertama tu data 1. Okey. Koma. Dan yang kedua letak kod dulu ya. Sebab dia data berjenis varchar ya. Data 2. Okay, data 1 dan data 2. Arahan untuk run dia ialah MySQLi underscore query. Buka kurungan, tutup kurungan. Yang pertama pemboleh ubah capaian iaitu capai DB. Dan yang kedua arahan SQL ya. Arahan SQL. Jangan lupa ada semikolon. Okey, semua ada semikolon. Jika dia run, keluar yang ini. Jika tak run, keluar yang ini. Okey, itu sahaja kod untuk menyimpan dia. Sekarang kita save ya. Selagi kita belum save, kita lihat ada keluar bulat di sini ya. Bulat ini bermaksud kita belum save. Jadi kita save sekarang. Dan dia dah bertukar menjadi pangkah ini ya. Okey, baik. Kita run tengok. Okey, kita back lah dulu. Kita isi borang dia dulu ya. Okey, cikgu nak pilih alias. Dia masuk acara 200 meter ya. Daftar. Okey, capai DB. Okey, kenapa capai DB ni dia tak boleh? Kita tidak tulis perkataan include yang ini. Okey, copy dia ni. Masukkan dekat sini.
Okay, include capaian. Sebab capai DB ni berada dekat dalam ni. Bila kita tak include ini, dia dah marah lah. Jadi ada dua tempat salah lah jadinya ya. Okay, save. Jadi cikgu refresh yang ini. Data berjaya disimpan. Kalau kita lihat sekarang ni dekat table pertandingan, dah masuk dah. Cache 8008 ni iaitu alias dia masuk acara 200 ni. 200 meter lelaki. Tapi rekod dia acara tu belum dipertandingkan ya. Nanti dah dipertandingkan nanti admin akan isi apa rekod larian dia, kedudukannya nomor berapa, mata dia dapat berapa, rumusan dia apalah nanti akan diisi oleh pihak admin ya. Jadi pengurus pasukan dia akan senaraikan sahaja peserta-peserta dia. Okey, contoh peserta dia mungkin nanti kita akan buat login ya. Kalau guru rumah merah mungkin didaftarkan pelajar dia lah. Kalau guru rumah hijau mungkin didaftarkan pelajar dia lah. Ya. Katakan cikgu rumah merah masuk, okey didaftarkan pelajar dia. Contohlah okey. Kita tengok dah 2 orang. 2 orang masuk ya. Ni dah 2 orang. Okey, baik. Okey. Kita kembali kepada ini ya. Kita sekarang ni yang keempat ni kita buat dia punya paparan untuk menunjukkan peserta-peserta ini dah masuk apa. Kita sebagai developer kita boleh lihat daripada database macam ni. Macam cikgu masukkan tadi, kita pun tengok dekat database. Tapi orang yang beli sistem ni dia tak boleh tengok database ni. Jadi kesemuanya dia akan tengok yang berada pada page ini ya. Okey, jadi caranya kita sediakanlah antara muka untuk dilihat ya. Okey, baik.